Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kisah-kisah daripada kitab para sahabat. Bab 1, susah payah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bab 1, tabah terhadap kesusahan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi orang yang lemah seumpama kita untuk menanggung kesusahan dan kepayahan dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat alaihi salam. Malah berniat untuk mencontohi mereka pun adalah susah. Kitab-kitab sejarah penuh dengan kisah-kisah sedemikian. Tetapi untuk beramal dengannya telah menjadi perkara yang asing. Malah kita tidak ingin pun bersusah payah untuk mengambil tahu tentang kisah-kisah tersebut. Dalam bab ini dinukilkan beberapa kisah sebagai contoh. Saya memulakan dengan kisah Nabi Muhammad SAW kerana menyebut baginda SAW ialah asbab keberkatan. Okey, perjalanan Nabi ke Taif. Perjalanan Nabi SAW ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Makkah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Kesemua orang kafir Makkah berusaha sedaya upaya untuk menyusahkan dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat alaihi salam dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda SAW, Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati walaupun tidak memeluk Islam. Dia tetap membantu baginda Nabi SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyiksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Makkah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi SAW tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Hoi, engkaukah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah temui untuk diutus sebagai Nabi? Yang ketiga berkata, aku tidak ingin bercakap dengan engkau kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa,
maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang yang seumpama engkau. Apabila Nabi SAW tidak menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, Baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana Baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, keluarlah dari bandar kami ini, serta merta pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Apabila Baginda SAW sudah langsung tidak menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka Baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempersenda dan melontari Baginda SAW dengan batu sehingga kedua-dua kasut Baginda SAW dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi SAW pulang. Apabila Baginda SAW sudah selamat daripada pengacar-pengacar tersebut, Baginda SAW pun berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa khillati hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika allazi asyraqat lahu zulmatu wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi azabaka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika. Yang bermaksud, ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan teratur di atas nur. Itu urusan dunia dan akhirat. Kepada engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku atau engkau murka padaku. Kepadamu lah aku tetap merayu sehingga engkau redha. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuanmu. Dengan doa sedemikian bersemaraklah sifat Qaharallah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihi salam datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuhan dan telah mendengar jawapan mereka serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung Ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya mereka melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan.
Sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuhan tetapkan. Baginda SAW ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda SAW telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah SWT bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah SWT dan beribadat kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Inilah dia akhlak peribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita melakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad SAW yang mengikut jejak langkah baginda SAW. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda SAW sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindak balas.